Siapakah pelajar yang paling popular dalam kelas kamu? Siapa Dah tahu dah? Kenapa dia yang paling popular? Adakah sebab dia pelajar yang paling pandai? Dia pelajar yang paling cantik? Atau dia pelajar yang paling garang dalam kelas? Atau mungkin sebab dia datang daripada keluarga orang-orang yang berada? Okey, kembali kita dalam kelas PDPR Sejarah Tingkatan 2 bersama dengan Cikgu Ridwan. Okey, untuk hari ini kita akan teruskan dengan topik seterusnya, iaitu tajuk 1.3 Kemasyhuran Kerajaan-Kerajaan Alam Melayu. Sudah sediakah semua? Sudah? Alhamdulillah. Okey, tadi di awal kelas tadi cikgu bertanyakan mengenai siapakah pelajar yang paling popular. Hanya kamu yang tahulah dalam kelas kamu siapakah pelajar tersebut. Jadi hari ini cikgu nak bercerita mengenai kerajaan yang popular di alam Melayu, iaitu kerajaan yang masyhur. Sebelum ni kita dah belajar kan, ada 7 kerajaan alam Melayu. Jadi setiap kerajaan ini mempunyai populariti yang tersendirilah ataupun kemasyhurannya. Apakah itu kemasyhuran? Ya, macam tadi, popular, terkenal. Kenapa dia disebut-sebut? Kenapa dia menjadi sebutan orang ramai? Kenapa dia selalu dirujuk oleh orang? Itulah dia kemasyhuran. Okey, kita lihat buku teks digital kamu. Kamu boleh lihat muka surat 9. Okey. Tajuk 1.3 Kerajaan Alam Melayu yang masyhur. Jumpa tak muka surat 9? Kamu boleh baca, boleh lihat apakah ia pengenalannya. Kemudian dalam buku teks tu dah disenaraikan lah kemasyhuran semua kerajaan alam Melayu tersebut. Okey, boleh jumpa dah? Okey, Alhamdulillah. Okey, sebelum cikgu pergi lebih mendalam, apa kata kita lihat dahulu objektif pembelajaran. Okey, kita nak tahu dulu apa objektif pembelajaran kita hari ni. Okey, kita nak mengenal pasti kemasyhuran kerajaan alam Melayu. Okey, kriteria kejayaan. Setiap pelajar saya dapat menyenaraikan kemasyhuran 7 kerajaan alam Melayu. Di akhir pembelajaran nanti kamu boleh sebut satu persatu apakah kemasyhuran setiap kerajaan alam Melayu tersebut. Okey, jelas? Daniel, okey? Wise? Husna? Siti? Semua nampak mengantuk lagi ni ya. Ada yang tak mandi lagi pagi ni. Okey. Jadi tolong beri tumpuan yang sebaik mungkin. Kalau mengantuk, boleh pergi cuci muka dahulu. Kalau yang belum makan lagi, tolong sarapan pagi dahulu. Nanti mungkin kamu tak boleh beri tumpuan bila dalam keadaan perut kosong. Okey, kita teruskan kepada kerajaan yang pertama, iaitu kerajaan Funan. Okey, kalau sebelum ni kita dah lihat lokasi-lokasi kerajaan alam Melayu, pusat pemerintahannya. Jadi hari ni kita nak lihat kemasyhuran. Okey, kerajaan Funan ni dia berpusat di mana?
di Vyadapura. Sebelum ni pun kita dah kupas. Siapa yang mengasaskannya? Seorang Brahmin yang bernama Kaundiya. Beliau telah berkahwin dengan Soma, iaitu pemerintahan wanita di Sungai Mekong. Dan disitulah dia membentuk kerajaan Funan. Itulah sebabnya wujudnya kerajaan Funan ni. Seorang Brahmin tadi tu, dia berkahwin dengan Soma. Okey, apakah pula kemasyhuran Funan ni? Kemasyhurannya ialah semasa pemerintahan Fan Shihman, dia berjaya meluaskan Empayar Funan ke Sungai Mekong hingga Teluk Kamrah di sebelah timur. Kemudian diluaskan lagi ke selatan Myanmar dan segenting Kera. Maksudnya dia berjaya meluaskan tanah jajahan dia lah, taklukan dia. Dia berjaya memperluaskan lagi, dia berjaya menambah bilangan rakyatnya lagi. Okey, selepas itu apa yang dia lakukan? Kemasyhurannya meningkat apabila berjaya pula menguasai jalan utama perdagangan antara timur dan barat. Maka pedagang-pedagang daripada timur dan barat akan melalui kawasan jajahan Funan ni. Okey, pada abad yang ketiga pula, Funan telah muncul sebagai pusat perdagangan utama di alam Melayu. Okey, Raja Funan yang terakhir ialah Rudrawarman. Okey, jadi itulah dia kemasyhuran Funan, meluaskan kuasa, menguasai jalan perdagangan. Okey? Jelas? Alhamdulillah. Okey, kita teruskan kerajaan yang kedua. Kerajaan Champa. Okey, kerajaan Champa diasaskan oleh Chulian pada tahun 192 Masihi. Di mana pusat pemerintahannya? Di Indrapura. Kerajaan Champa ni dia sering diserang oleh Dai Viet. Okey, Dai Viet ni Vietnam lah. Chulian telah berjaya membebaskan Champa daripada pengaruh Cina. Pada waktu tu Dai Viet selalu serang dan Cina pun cuba mengambil alih Champa. Namun akhirnya dia berjaya membebaskan pengaruh Cina. Okey, apa kemasyhuran dia? Okey, semasa pemerintahan Cik Bunga, Cik Bunga, okey, dia berjaya meluaskan Empayar Champa ke wilayah Dai Viet hingga lembah Sungai Merah. Okey, berjaya meluaskan empayar dia. Okey, kemudian dia berjaya membunuh pemerintah Dai Viet yang selalu membuat serangan tadi, yang bernama Raja Tran Duo Tong. Akhirnya dia telah mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming. Daripada Cina lah. Cina memberi pengiktirafan kepada Champa. Itu dia punya kemasyhuran dia, meluaskan empayar, berjaya mengalahkan pemerintah Dai Viet dan mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming. Okey. Faham? Okey, cantik. Okey, seterusnya kita beralih kepada kerajaan Sriwijaya. Okey, kerajaan Sriwijaya diasaskan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanusa pada tahun 683 Masihi. Di mana? Di Palembang. Itu pusat pemerintahan dia. Dia mengukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk kawasan-kawasan di sekitarnya. Dia berjaya meluaskan kawasannya. Okey, kemasyhuran Sriwijaya ni. Apa yang masyhur tentang Sriwijaya ni? Ketika pemerintahan Sangramadana Jaya pada abad ke-8, dia telah menakluk selatan Myanmar, tanah Melayu dan segenting Kera. Maksudnya dia berjaya meluaskan empayarnya juga. Okay, menguasai jalan laut antarabangsa, iaitu Selat Melaka dan Selat Sunda. Maksudnya dia juga berjaya dalam perdagangan. Seterusnya menjadi kuasa perdagangan utama. Okay, seperti yang cikgu beritahu tadi, bila dah dia menguasai jalan laut, maka perdagangan utama pun
telah menjadi sebahagian daripada kemasyhuran kerajaan Sriwijaya. Dan yang seterusnya juga muncul sebagai pusat pengajian agama Buddha. Okey, Sriwijaya ni dia menyebarkan agama Buddha pada waktu itulah. Jadi ramai masyarakat daripada luar sana datang ke Sriwijaya untuk mempelajari agama Buddha. Boleh? Jelas? Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada Kerajaan Angkor. Okey, Kerajaan Angkor ni berpusat di mana? Sebelum ni kita dah belajar kan, pusat dia ialah di Hariharalaya. Siapa yang mengasaskannya? Tu tengok kat atas tu. Jayavarman II dari Chenla. Okey, apakah kemasyhurannya? Kemasyhurannya ialah semasa di bawah pemerintahan Suryavarman II, dia juga berjaya meluaskan Angkor ke sekitar Sungai Mekong hingga selatan Myanmar. Masih juga berjaya meluaskan empayar. Kemudian dia berjaya menghalang ancaman daripada serangan Champa dari Dai Viet. Okey, berjaya mengalahkan musuh daripada Champa dan Dai Viet, dari Dai Viet dan Dai Viet, Champa dan Dai Viet. Kemudian dia berjaya mewujudkan jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dan pedagang luar. Okey, diteruskan oleh Jayavarman VII dengan meluaskan Angkor hingga sepadan Annam. Okey, telah berjaya membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Jadi Angkor ni dia berjaya membina hospital. Maksudnya Angkor ni sebuah kerajaan yang hebat dalam bidang perubatan lah, sebab dia ada 102 buah hospital. Okey. Kemerosotan dia selepas kematian pemimpin dia Jayavarman VII tadi mula menjadi lemah. Dan akhirnya Siam telah mengambil peluang untuk membuat serangan ke atas Angkor pada tahun 1594. Di situ mula berlaku kemerosotan. Okey, jelas? Jelas Okey, cantik. Okey, seterusnya kita beralih pula kepada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit ni diasaskan oleh Raden Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Berpusat di Kota Trowulan. Okey. Apakah kemasyhuran Majapahit ni? Okey, kemasyhurannya ialah apabila Patih Gajah Mada dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau telah berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Kalau sebelum ni Majapahit ni sebuah kerajaan yang sentiasa berlaku pergaduhan, ada perebutan kuasa. Jadi kepimpinan dan kewibawaan Patih Gajah Mada tu telah berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Akhirnya Patih Gajah Mada tadi berjaya meluaskan tanah jajahan ke timur Pulau Jawa, pesisir pantai Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo, bahagian selatan dan timur Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Maksudnya Majapahit telah berkembang lagi, kawasan jajahan berkembang, semakin banyak taklukan di bawah Majapahit. Dan akhirnya juga Majapahit telah muncul sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Okey. Namun Majapahit telah mengalami kemerosotan. Bila berlaku kemerosotan? Apabila Patih Gajah Mada telah meninggal dunia dan akhirnya
kerajaan-kerajaan di luar sana, musuh-musuh ketat Majapahit tadi telah mengambil peluang lah untuk membuat serangan. Jadi serangan daripada Demak pada tahun 1478 telah menyebabkan Majapahit menjadi lemah lah. Okey, dengan kematian Patih Gajah Mada tadi, maka Majapahit di situ hilang arah, tiada pemimpin yang berwibawa. Okey semua. Okey setakat ni. Okey, jangan pening. Memang nampak dekat slide tu tulisan dia panjang lebar kan. Tak apa, nanti kita akan cuba rumuskan kembali. Okey, seterusnya kita beralih kepada Kedah Tua. Bermulanya dengan penglibatan masyarakat di Gua Kepah yang menjalankan perdagangan dengan pedagang dari luar Sungai Mas. Dia berpusat di mana? Di Sungai Mas dan Pengkalan Bujang. Dikukuhkan dengan catatan golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab Parsi. Okay, kalau orang Cina panggil Kedah Tua ni, dia panggil apa? Cia. Kalau orang India, dipanggil Kataha. Kalau orang Arab, dipanggil Kalaba. Itu orang Arab. Okey, apa kemasyhuran Kedah Tua ni? Kemasyhuran dia, dia telah berjaya memesatkan lagi kegiatan perdagangan di Lembah Bujang. Itu kemasyhuran dia. Selain daripada itu, Kedah Tua ni dia menjadi pusat keagamaan, agama Buddha lah. Pada waktu tu agama Islam tak masuk lagi, agama Buddha yang bertapak dahulu. Okey, kemasyhuran Kedah Tua ini juga menyebabkan kerajaan Sriwijaya sentiasa cubalah nak menguasai Kedah Tua. Okey, kemerosotan dia, Kedah Tua ni mengalami perubahan pemerintahan dan akhirnya telah diserang oleh kerajaan-kerajaan daripada luar seperti kerajaan Chola daripada India. Okey, dan yang terakhir kita pergi kepada kerajaan Gangga Negara. Okey, kerajaan Gangga Negara ni pun juga di dalam alam Melayu kita, di tanah Melayu kita. Okey, kerajaan Gangga Negara muncul pada abad ke-6, telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak abad ke-5. Diasaskan oleh Raja Ganji Sarjuna, berpusat di Pengkalan. Kalau kita lihat, Gangga Negara ni sebuah kerajaan pelabuhan lah. Dia menjadi tempat persinggahan daripada pedagang-pedagang, kerajaan-kerajaan luar. Okey, apakah kemasyhurannya? Kemasyhurannya sebab apa? Gangga Negara ni dia mempunyai kekayaan hasil bumi seperti emas, biji timah. Selain daripada itu, kemasyhuran dia ialah kerana dia berjaya mempertahankan kedaulatan daripada serangan-serangan musuh. Seperti Sriwijaya pada tahun 850 Masihi. Kemerosotan dia mula menjadi lemas apabila diserang daripada tentera Chola dari India. Sama juga dengan kerajaan Kedah Tua tadi. Akhirnya pelabuhan Gangga Negara telah musnah. Banyak kan? Banyaknya kemasyhuran dan juga cara kewujudan setiap kerajaan alam Melayu ni. Jadi kalau nak ingat semua ni, rasanya agak sukar kan. Memang kena baca berulang kali. Sejarah ni memang kena baca. Nak tak nak, kena baca. Cikgu hanya boleh terangkan, tapi selebihnya pelajar kena baca, kena ingat fakta-fakta yang penting. Okey, setakat ni. Dah mengantuk dah? Cikgu ni panjang sangat cerita. Boleh lagi? Kalau rasa mengantuk, rehatkan minda sekejap. Okey. Ambil jari kamu, picit dekat kepala ni. Bagi relax sikit, bagi darah-darah yang tersekat tadi mengalir dengan lancar balik. Pagi-pagi ni memanglah kita akan rasa
mengantuk lagi kan. Mungkin ada yang malam tadi tidur lambat sikit, mungkin tengok bola ke, okey, tengok filem dekat Astro tu, jadi mungkin tak cukup tidur. Okey. Okey. Sekarang kita nak ringkaskan lah. Kita cuba ringkaskan supaya senang untuk kamu faham, senang kamu hafal fakta-fakta penting. Okey, cikgu dah ringkaskan di sini. Jadi kalau tadi, kalau kamu lihat dalam buku teks pun dia tulis dengan agak panjang dan padat kan. Jadi kita ringkaskan di sini. Kamu boleh lihat jadual yang ada dalam slide tu. Okey. Okey, kita lihat ringkasan dia untuk kemasyhuran kerajaan Funan. Kemasyhurannya ialah meluaskan empayar, menguasai jalan perdagangan. Champa meluaskan empayar, mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming. Sriwijaya menguasai jalan laut, menjadi pusat pengajian agama Buddha. Angkor meluaskan empayar, jalinan perdagangan. Majapahit mengembalikan keamanan dan keselamatan, menjadi pusat perdagangan. Kedah Tua pusat keagamaan Buddha. Gangga Negara kekayaan hasil bumi, kejayaan mempertahankan kedaulatan. Okey, itu cikgu dah bagi isi penting untuk kemasyhuran bagi setiap kerajaan. Kalau kita lihat, sebenarnya boleh dikatakan semua kerajaan alam Melayu ni kemasyhurannya ialah berjaya meluaskan empayar dalam bidang perdagangan, kan, muncul sebagai jalan perdagangan utama, dan juga pusat keagamaan Buddha. Jadi sebenarnya hampir sama saja, cuma kamu perlu asingkanlah. Mungkin ada yang kerajaan tu dia ada dua, ada yang kerajaan tu ada satu saja dia punya kemasyhuran dia. Jadi kamu kena asingkan. Kena ada perbezaan sedikit lah, walaupun hampir sama, tapi kita nak asing-asingkan supaya tidak bercampur aduk. Boleh? Senang faham kan? Kalau nak salin nota nanti boleh salin nota ringkasan ini. Nak tahu detail boleh baca dalam buku teks balik ataupun tengok dalam slide cikgu yang sebelum ni. Ringkasan untuk kemerosotan dia. Kalau Funan, sebab apa? Serangan daripada Chen La. Champa, pemerintah meninggal dunia, Indravarman. Kemudian dapat serangan daripada Dai Viet. Sriwijaya, serangan tentera Chola. Okey. Angkor, kematian Jayavarman 7. Kemudian serangan Siam. Majapahit, kematian Patih Gajah Mada. Serangan kerajaan Demak. Kedah Tua, serangan tentera Chola dari India. Gangga Negara pun serangan tentera Chola dari India. Okey, jelas? Jelas tu ada kesilapan sikit tu. Sriwijaya tu serangan tentera Chola, yang pusat pengajian agama Buddha tu dia punya kemasyhuran tu tertinggal nak buang tadi. Okey, dah setakat ni? Okey. Boleh lagi? Jadi kalau kita lihat, itulah dia untuk pembelajaran hari ini, kemasyhuran kerajaan alam Melayu. Cikgu harap kamu boleh faham. Tapi kalau ada yang masih pening lagi, keliru lagi, tak ada masalah. Kita sambung perbincangan dalam grup Telegram. Boleh tanya soalan, ataupun boleh baca balik dalam buku teks. Boleh tengok balik video ni sekali lagi. Kalau dah rasa dah puas hati, boleh jawab soalan latihan yang akan cikgu berikan sebentar lagi. Sila lihat dalam grup kelas kita. Okey, jadi cikgu rasa itu saja untuk hari ini. Gunalah peluang sebaik mungkin untuk belajar di rumah. Pastikan kamu sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Teruskan berikan tumpuan dan jangan sesekali biarkan masa yang berharga bersama dengan keluarga
terbiar begitu saja. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi di lain waktu. Okey. Assalamualaikum. Bye.